Yang keempat tadi, yaitu sempurna sabar dengan penyerahan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Para siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan baginya. Kalau bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar dalam semua permasalahan. Coba tuan-tuan yang letak apa ni? Kodai yang aku letak kodai ayat Simrina kat letak. Tapi yang jago tu pakai baju sempit, tak penuh. Tidak kena dengan hikmah ayat tersebut. Makna ayat tak kena. Allah sebut barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki yang tidak terhingga, atau makna lainnya rezeki yang tidak disangka-sangka. Syarat mesti bertakwa kepada Allah, mesti taat, patuh, istiqamah kepatuhan kepada Allah. InsyaAllah tuan-tuan, itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sifat mustahil Allah Ta'ala. Yang tidak ada pada Allah Ta'ala, iaitu sifat mungkir janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkir janji, tuan-tuan. Yang mungkir janji kita ialah di alam ruh lagi. Kita telah berjanji Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidin. Tuhan tanya, adakah aku ni Tuhan kamu? Maka ruh jawab, ya, bala, dan kami menyaksikan. Bila masuk ke alam dunia, masuk dalam sangka yang ada ni, sangka. Ini sangka, tuan, jasad ni sangka. Duduk di alam maya ini, alam yang penuh ya dengan alam buana ini, maka ramai yang telah mungkir janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pergi sembah patung lah, yang tak mau hukum hudud lah, macam-macam. Yang menipu lah, yang menyeleweng lah, yang songlap, semua ada. Yang tidak mau solat, yang murtad, yang macam-macam ada, tuan-tuan. Kita pun tak larat sebutlah cukup banyak, kerana kemungkiran janji kepada Allah. Tetapi Allah tidak mungkin janji, tuan-tuan. Kalau Allah kata, inna ud'uni astajib lakum, kamu doa kepada aku, nescaya aku akan perkenankan doa kamu. InsyaAllah Allah akan berkenan dengan takut, tuan-tuan. Kena yakin. Tetapi perkenan Allah Ta'ala itu mengikut kehendak dia, bukan mengikut kehendak kita. Tidak ada adab dengan Allah Ta'ala. Sekiranya kita kata, bila Allah nak perkenan dah sebulan den, Mas Bilan kata, den doa dah sebulan dah, tak ada pun makbul. Kita bukan boleh paksa Allah Ta'ala. Allah sahaja yang boleh paksa kita. Allah nak makbul, insya-Allah makbul, tetapi mengikut kehendak Allah, bukan mengikut kehendak kita. Itu segi adab, tuan-tuan. Jangan paksa Allah Ta'ala. Sabar. Sebab tu tadi, sabar, tawakal kepada Allah. InsyaAllah Allah akan selesaikan masalah kita. Jangan, tuan. Kadang-kadang orang putus asa banyak. Wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Orang yang putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala ni ialah orang kafir je. Orang beriman tidak ada istilah putus asa. Walaupun fitnah, apa lagi sebut, mehnah, tribulasi, macam-macam ujian yang datang, maka kita jangan putus asa. Kita masih beruntung lagi kalau disebut oleh Ustaz Dr. Al-Qarni dalam kitab La Tahzan, Don't Be Sad, gitu. Kita masih beruntung, kita ada Allah. Orang beriman dia tak kisah, sebab dia ada Allah, senang angkat tangan. Samping ikhtiar, ya, dan kena ingat ikhtiar tidak memberi bekas, tetapi ikhtiar wajib yang menentukan berjaya atau tidak itu Allah. Ingat, tuan-tuan, saya dah pojok lama tak menang-menang buat Islam. Belum lagi, Allah tak nak bagi. Menang sikit je dia dulu kan. Tu, tuan-tuan. Jelas jelas, alhamdulillah. Tak jelas, perihlah sama mungkin. Sebab itulah tawakal ini penting. Sabar, ya, kesempurnaan sabar itu dengan tawakal kepada Allah. Sebab itu dalam satu dia sebut dalam satu riwayat, orang yang paling kuat ialah mereka yang bertawakal kepada Allah. Sebab itu sifat tawakal itu mesti dimasukkan ke dalam hati. Keyakinan kepada Allah mesti masukkan dalam hati. Ngomong gitu kan.
Habislah bab tu. Itu kesempurnaan 4 istiqamah dengan 4 hal, ya. Lalu 4 hal. Itu dalam tafsir Al-Imam Nasafi, tafsir Nasafi disebut gitu, ya. Kemudian istiqamah ini menjaga perkara-perkara yang wajib kata kita, ataupun menjaga perkara wajib terhadap diri kita. Istiqamah insya-Allah satu. Istiqamah ini boleh menjaga ucapan dari ghibah, iaitu mengumpat, membicarakan aib orang lain tanpa perlu, kecuali yang dibenarkan oleh syarak. Ada juga mengumpat dengan syarak. Ialah isteri dah bergaduh dengan suami, pergi jumpa untuk qadi, jumpa, ada apa puan, saya ni tak nak cakap lah, nanti mengumpet pula. Nak cerita apa ni? Itulah nak cakap takut mengumpet pula cerita suami saya ni. Cerita je lah. Itu yang diharuskan oleh syarak. Maknanya istiqamah ini akan menjaga lidah kita. Istiqamah dalam taat ini akan menjaga lidah kita ini daripada membicarakan hal orang lain dengan dua. Sebab itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat atau hari kemudian, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik sahaja ataupun lebih baik dia diam. Contohnya tak cakap apa pun tak ada apa cakap, senyap. Contoh. Nampak tak? Sebab tu Nabi ni dia cakap yang betul saja, yang tak betul Nabi tak cakap. Okey, satu. Sebab tu Allah Taala rakam dalam Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan di antara kamu membicarakan orang lain yang tanpa hak, ya, tanpa yang dibenarkan oleh syarak. Okey, itu yang pertama sekali. Istiqamah juga boleh menjaga, boleh menjauhkan diri dari prasangka buruk. Sangka buruk yang orang. Sebab tu Allah Taala suruh kita datang semayang berjemaah 5 kali sehari. Sebab apa? Boleh berjumpa setiap hari, insya-Allah akan menjauhkan prasangka dengan kawan kita. Tu hikmah Allah Taala suruh semayang berjemaah. Ni semua nak semayang seorang di rumah. Semayang Pak Ustaz, tapi dapat satu. Kan? Semayang jemaah dapat bonus 27. Nampak? Prasangka ni istiqamah insya-Allah akan menjauhkan diri kita mudah buruk sangka. Tak kira buruk sangka Allah, buruk sangka dengan manusia. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zann ismun. Jauhilah daripada kamu dengan sungguh-sungguh buruk sangka, kerana sesungguhnya sebahagian buruk sangka itu dosa. Sebab Nabi SAW bersabda, iyyakum wa su'uz zanni fa innahu akdzabul hadis. Jauhilah oleh kamu sekalian buruk sangka, kerana sesungguhnya buruk sangka itu perkataan yang paling dusta. Buruk sangka tahiyul tak tidak orang betul. Sebab tu jangan mudah buruk sangka orang. Sebab itu istiqamah ni akan menjauhkan kita daripada buruk sangka. Ya. Sebab tu kita suruh summastaqim, beristiqamah, berterusan. Kalau sebut tadi, kalau Sayyidina Uthman sebut ikhlas. Itu makna istiqamah pada pandangan Sayyidina Uthman. InsyaAllah tak ada masalah. Kita hidup penuh dengan kasih sayang. Ya. Sebab itulah kita duduk dalam masyarakat ni hidup dengan kasih sayang, bukan hidup dengan iri hati, dengan hidup dipenuhi dengan buruk sangka. Tuan, sebab Nabi Allah Taala ajar kita, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ada masalah tegur. Tak ada masalah apa ni, kalau ada persilapan kita tegur. Macam semalam hari apa? Khamis. Kebetulan saya kuliah dekat Surau ni. Petang budak-budak tu main dekat padang apa ni, padang yang apa? Padang badminton ni kan, padang takraw tu main bola. Bising lah. Ni wan nak makan, makcik nak makan ni. Patut yang beriman tu boleh kata mana suruh begitu, suruh tahu. Yang di waduk pun tak tahu. Saya pembangun slow-slow. Saya panggil, nak dik ni. Ada baju.
Dia boleh tak main padang bawah tu? Ada padang bola kan? Nya nenek Wan nak makan. Nya makcik nak makan ni kan kono bola. Bising. Oh terima kasih pak cik, minta maaf pak cik. Tegurlah. Lelok ni apa ni? Tak roti ke? Tak ada otak. Jangan. Itu kena penuh kasih sayang. Okey? Ini kadang-kadang orang tua nunggu dia kata anak muda tak ada otak, jadi dia seorang ada otak kan. Itu salah juga. Teguran itu biar teguran dengan kasih sayang. Betul. Dia tak marah pun, minta maaf lagi. Minta maaf pak cik yo. Ayolah ni cian wan kan kau sepak bola kan. Kok kono wan kau tengah makan ya. Itu bising. Pergi duduk bawah ni. Tu ada podang besar lagi. Ini padang kecil. Boleh. Itulah namanya berkasih sayang. InsyaAllah tidak ada buruk sangka tuan. Buruk sangka. Sama lagi. Kemudian istiqamah juga boleh menjauhi daripada menghina orang lain. Yang buat kerja menghina orang lain ni iblis je. Bila Allah Ta'ala arahkan supaya malaikat dan juga Azazil mata itu duduk di kalangan malaikat sujud ke Nabi Adam. Setelah Allah Ta'ala menempa Nabi Adam ni, tu malaikat tempa Nabi Adam tu, bentuk kita je, tapi kita kecil, Nabi Adam besar. Maka Allah tanya bila iblis tak mau sujud. Qala ma nahakum apa? Allah beritahu apa yang telah mencegah kamu, ya, mencegah kamu sujud iz amartu, apabila aku suruh kepada kamu. Qala ana khairum min. Iblis jawab, ana ni lebih baik daripada dia, daripada Adam. Saya ni baik daripada dia lagi. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia, aku ni jadi berapi, dia daripada tanah. Nampak tuan-tuan, iblislah orang yang pertama, orang makhluk pertama yang menghina orang lain. Sebab itu istiqamah ini akan menjauhkan kita daripada mudah menghina orang lain. Kok hebat kita tuan-tuan ada PhD. Ada juga orang PhD, dia walaupun dia tak belajar tapi PhD juga. Tapi dia apa tuan? PhD panjat kelapa. Betul. Cukup panjat tuan-tuan kelapa. Kita nak makan santan, minta dia orang panjat kan. Kita PhD lain. Dia walaupun tak belajar tapi dia PhD. Dia naik tangga tu macam bau naik macam monyet. Kita naik naik jatuh memang tak boleh. Bukan PhD lah bab tu. Betul tak? Jangan hina dia. Sebab dia kita boleh minum air kelapa muda, sebab dia boleh dapatkan santan. Betul tak? Sebab tu jangan hina orang lain. Tu yang SWM tu di PhD juga, PhD lembab bersih-bersih. Kita mana kerti? Tak sanggup longkang kau, jijik. Betul. Dia sanggup. Jangan hina dia. Kalau dia tak ada, tak busuk kaman ni. Betul tak? Betul tak? Busuk tak busuk sampah tak angkat. Betul? Tuan-tuan sanggup angkat sampah yang kotor-kotor macam tu, yang meleleh air busuk, sanggup? Entahlah ustaz, saya pun berfikir 2 kali juga. PhD lah itu, kita tak PhD lembab tu. Jangan hina orang. Kita tak boleh buat. Tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita ada kelebihan sikit dan mula nak hina orang. Jangan. Sebab kita setiap orang ada kelebihan dan ada kekurangan. Saya ada kelebihan boleh cakap depan tuan-tuan. Bila kereta saya rosak, saya kena selendar dengan pakar workshop. Ya, pomen. Sebab tu pernah berlaku di cerita tuan-tuan. Ini pengalaman saya. Okay. Bila saya keluar pada madrasah saya tu, start kereta tu yang saya bawa tu, kereta klisa. Start tak hidup. Okey 10 kali start tak hidup. Lampu, bateri ada. Saya call kawan saya, namanya kereta tu hidup ternyata. Apa tak sekali. Dia datang, dia buka, main kunci ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Dia kata, anak start tak hidup, minta start hidup. Itulah start, dia kata, dia kena pak guru dia juga. Pak guru kereta tu datang, untuk guru kereta dia kata. Dia tak boleh, ustaz bukan untuk guru kereta, ustaz untuk guru Al-Quran. Saya untuk guru kereta, ustaz. Nampak ustaz. Betul. Okay, anak tabi'in dah. Lambat tu anak selena. Nampak tak? Ini kita ada lebih sikit tu act. Tak apa yang dia act tahu. Ingat, apabila act, insya-Allah lepas ni jadi Y. Betul kan? Masuk kubur, confirm pewai kena belasah kat mereka makanan ni. Betul kan? Sebab itulah sifat istiqamah ini
akan menjauhkan kita daripada sifat menghina orang. Jangan hina, tuan-tuan. Sebab tu orang yang paling mulia di sisi Allah Taala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Taala ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa itu yang paling mulia, walaupun dia kerja SWM atau kerja manjat kelapa atau kerja noreh hotah dan sebagainya. Kalau mereka itu bertakwa, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Bukan pada pandangan dan neraca kita, bukan. Ni Allah rakam Al-Quran. Sebab tu apa-apa pun kena refer pada Al-Quran. Refer balik kembali pada Quran semula. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa Rasul. Jika kamu bertelingkah, ada perselisihan faham, pertelingkahan, kembali kepada Allah dan juga kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu as-sunnah. Dan apa masalah? Quran dah jawab lama. 1400 apa tahun? 32 tahun nak masuk 33 dah. Quran dah jawab tu. Sebab itu apa pun permasalahan yang ada dalam dunia ini mesti refer pada Quran, refer pada Islam, kembali pada Quran, kembali pada Islam, insya-Allah selesai masalah tu. Okey. Itu macam nak berhenti dia pandai. Dia biasanya tu nak berhenti dia pandai. Mau gitu. Okey. Ini nak berhenti tu tanda nak berhenti kan. Jadi yang keempat, sebab itu firman Allah Taala tadi tentang hina orang, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Janganlah ada satu kaum yang menghina kaum yang lain, mungkin kaum yang dihina itu lebih baik daripada mereka yang menghina. Kita hina orang, entah-entah orang tu lebih baik daripada kita 1000 darjat lagi daripada kita. Tuan tahu? Baik itu di sisi Allah, bukan di sisi kita. Kita neraca kita selalu tersalah. Nilaian neraca kita ini selalu tersalah, tetapi nilaian neraca Allah Ta'ala yang betul. Itu dia Allah Ta'ala tadi. Orang bertakwa saja yang paling mulia. Dan siapa yang tidak bertakwa, yang derhaka kepada Allah, itulah orang yang paling hina di sisi Allah Ta'ala. Walaupun duit dia berbilion-bilion trilion, tak guna satu sen kalau tidak bertakwa kepada Allah. Macam sesekali kan. Ni tak esok bila pula orang panggil kan. Kemudian yang keempat, ni nak berhenti insya-Allah. Istiqamah ni juga memejamkan mata memandang yang haram. Boleh jaga mata kita pandang yang haram. Mata ni tuan-tuan, Allah. Bagi kefor dulu teman-teman. Turun lalu. Kalau laki lah, yang ini hekek. Yang itu kurang sikit. Begitu. Tuan-tuan. Mata jahat. Sebab itulah bila istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah ini, insya-Allah akan menghindarkan mata ain kita ni, mata kita ini daripada melihat yang haram. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman supaya mereka memejamkan mata mereka dari yang haram. Jangan jalan pula tutup mata macam tu. Itu kan habis longak habis semua. Longgah kan, habis dilanggar semua. Makna tidak melihat yang haram. Okey. Nak berhenti insya-Allah sambung lagi. Kemudian istiqamah menyebabkan orang itu berkata benar. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun pahit.